adalah seorang ustaz popular ni, dia kata, siapa yang baik dengan orang kafir, orang munafik saja yang baik dengan orang kafir. Ayat dia kan, orang munafik saja, hanya orang munafik yang nak baik dengan orang kafir. Lebih kurang macam itulah, saya tengok ayat lebih kurang macam tu. Tetapi kalau kita baca hadis tadi, jelas sahabat kata, ada seorang sahabat ni, dia ni seorang munafik. Sahabat ni beritahu sahabat lain, dia ni munafik. Tapi ya Rasulullah, dia ni baik dengan orang munafik. Dia baik dengan orang munafik, maka munafiklah dia. Kerana kamu buat sekian-sekian. Buat sekian-sekian tu menjadikan aku kafir ke? Salah satu efek pel kuda ni tuan-tuan, ialah jangan gunakan dadah lah. Tapi salah satu efek dia akan mewujudkan delusion. Orang akan rasa hayalan. So dia akan fikirkan benda yang tak ada tu jadi ada. Halusanusi dia. Halusanusi dia tu besar tuan-tuan. Kadang-kadang tak pakai baju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Okey, baru ni Hadi Awang keluarkan kenyataan. Oh, dia duk kata Pakatan Harapan munafik dan samakan dengan Zionis. Apa jenis politik ialah Hadi Awang ni? Apa jenis berpolitik? Aku pun tak tahu Hadi Awang ni. Dia nak politik macam mana? Disebabkan kerajaan hari ni tidak menguntungkan dia, tidak menguntungkan parti PAS, pelbagai dia hantam, dia maki, dia cerca, dia hina kerajaan hari ni. Dan semalam bekas ulama PAS, dulu dia jadi walaun tip, dia jadi pentaksub PAS, dan apabila dia dah berselisihan faham dengan Hadi Awang dan dia dipecat daripada PAS, so sekarang dia bersama dengan UMNO dan dia keluarkan kenyataan menghantam kenyataan Hadi Bawang. Sedap sangat tuduh orang munafik. Dah dosa besar menuduh orang munafik. Inilah golongan-golongan khawaris yang dipimpin oleh Hadi Awang. Sehingga kan budak-budak yang bawah dia ni terlalu taksub di dalam TikTok, di dalam beberapa YouTube pun ada channel-channel ni. Dia sebab dia terlalu taksub, terlalu penyakit hati, terlalu sakit hati dengan kerajaan hari ni, disebabkan parti PAS tak dapat jadi kerajaan. Oh, senang sangat menghukum orang, mengata orang. Lah Hadi Awang dah buat dosa besar, duk tuduh orang, duk buat perkara-perkara khawarij. Dulu bukan main lagi amanat Hadi, suara dia, ucapan dia, kita menentang perlembagaan ini disebabkan perlembagaan ini perlembagaan penjajah. Dalam pilihan raya tu Hadi Awang naik menang sebagai ahli parlimen, masuk ke dalam sidang parlimen, angkat sumpah mempertahankan perlembagaan penjajah dah puluhan tahun. Tapi dia duk kata dia nak buat negara Islam, dia menentang perlembagaan, tapi dia angkat sumpah mempertahankan perlembagaan penjajah tu. Kepala dia. Jadi yang paling munafik sekarang ni adalah Hadi Awang, diketuai daripada parti PAS dan menjadi kepala kepada penganut parti PAS ni. Munafik yang paling teruk, yang paling tegar, yang nombor satu di dalam negara kita. Amat-amat memalukan kita ada kepimpinan macam ni. Tak boleh terima hakikat, tak boleh terima khodar dan kodar. Orang lain lebih berjaya daripada Hadi Awang. Hang ni kalau hang jadi menteri, apa yang hang boleh buat? Aku duk fikir macam tu. Apakah yang hang boleh buat untuk negara kita? Aku tak pernah tengok Hadi Awang cakap bahasa Inggeris. Aku tak pandai sangat pun bahasa Inggeris. Tapi aku tak pernah tengok yang bakal jadi menteri, yang sedang menjadi presiden PAS, kan? Yang kalau dia dapat jadi menteri, dia dapat jadi kerajaan, apakah yang akan diusahakan oleh Hadi Awang untuk nak membina negara? Tapi pada aku Hadi Awang ni sangat-sangat mengarut, sedap sangat kata ke orang, tapi tak sedar kat diri sendiri. Segalanya apa yang dia kata berlaku dekat diri dia sendiri. Kerajaan dia sendiri di bawah Perikatan Nasional. Bila dia samakan kerajaan Pakatan Harapan, di dalam tulisan dia tu, kira macam dia kata, oh minoriti. Dekat negara Zionis pun kerajaan hak yang jadi kerajaan adalah orang-orang hak yang minoriti. Hadi Awang hampa 74 kursi tu hampa dah jadi majoriti ke? Ataupun hampa tetap juga minoriti? Kan? Inilah pembodohan yang dibawa oleh Hadi Awang. Jomlah kita bersama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Iswadi Moni, dan last sekali aku akan bagi hujah aku. Memang betul-betul lah. Saya bawakan pula cerita tentang pemimpin amanah, bekas pemimpin amanah pula, PAS. Bekas ulama PAS tuan-tuan. Ulasan dosa besar
tuduh orang Islam munafik. Tulisan Khairuddin Aman Razali Takiri kan. Saya membaca dengan teliti tulisan Tuan Guru Presiden PAS bertajuk Cara Golongan Munafik Menentang Islam diikuti Israel dan Pakatan Harapan yang disiarkan pada Harakah Daily 6 Disember. Keseluruhan tulisan membawa kepada kesimpulan bahawa beliau cuba membanding pendekatan munafik zaman Nabi dan Zionis yang membunuh umat Islam Palestin dengan pendekatan PH yang menjadi sebahagian kerajaan perpaduan supaya dibuat kesimpulan akhir oleh pembaca bahawa kerajaan perpaduan adalah munafik dan Zionis. Ulasan awal saya ialah tonggak kerajaan perpaduan adalah Muslim yang mengucap dua kalimah syahadah yang sayangkan Allah dan Rasulnya di kalangan pemimpin UMNO dan PKR dan amanah. Sama seperti pimpinan ahli PAS mengucap syahadah. Amat tidak wajar dan tidak berakhlak menuduh orang Islam lain sebagai munafik kerana berbeza parti politik dan berbeza dalam kerjasama politik. Dalilnya hadis Bukhari dan Muslim bahawa seorang sahabat bertanya, di manakah Malik bin Dusun? Lalu jawab sebagian sahabat, dia seorang munafik yang tidak sayangkan Allah dan Rasulnya. Lalu Nabi SAW terus segera menegur mereka. Jangan kamu sekali-kali berkata begitu kepadanya. Tidakkah kamu lihat sememangnya dia menyebut La ilaha illallah, tiada Tuhan yang diberi penghambaan melainkan Allah. Dia mahukan dengan ucapan itu reda Allah. Jawab sebahagian, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Tetapi kami melihat wajahnya dan nasihatkan pada orang yang munafikin saja. Dalam satu riwayat, tetapi kami tidak melihat kasih sayang dan bicaranya melainkan kepada orang munafik saja. Tegas Nabi, maka sesungguhnya Allah telah mengharamkan ke atas neraka sesiapa yang menyebut La ilaha illallah dalam keadaan mencari reda Allah. Pengarang kitab Mirkan Al-Mafatih meninggal 1014 menjelaskan, apabila seseorang menuduh seorang Muslim selain daripada zina lalu dia menyebut wahai fasik atau kafir, maka si keji atau wahai pencuri dan seumpamanya, wahai pencopet, wahai penjahat, wahai zindik, wahai si buruk, wahai munafik, wahai Yahudi, dia hendaklah dihukum takzir. Demikianlah secara umumnya fatwa Qadi Khan. Geraran-geraran sama Muslim dengan geraran munafik dan fasik jelas merupakan satu dosa besar sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Hatami dalam Al-Zawahir Al-Intifar Al-Kabair. Allah berfirman, dan janganlah kamu menggelar dengan gelaran buruk. Okey, dan banyak lagi beliau lah, ucapan beliau, pesan beliau. Now, tuan-tuan, kalau kita nak tengok dalam hadis Rasulullah tu sendiri, kalau kita tengok adalah seorang ustaz popular ni, dia kata, siapa yang baik dengan orang kafir, orang munafik saja yang baik dengan orang kafir. Ayat dia kan, orang munafik saja. Hanya orang munafik yang nak baik dengan orang kafir. Lebih kurang macam itulah, saya tengok ayat lebih kurang macam tu. Tetapi kalau kita baca hadis tadi, jelas sahabat kata ada seorang sahabat ni, dia ni seorang munafik. Sahabat ni beritahu sahabat lain, dia ni munafik. Rasulullah kata, jangan cakap macam tu. Tapi ya Rasulullah, dia ni baik dengan orang munafik. Dia baik dengan orang munafik, maka munafiklah dia. Kemudian Rasulullah kata, Allah haramkan neraka kepada orang yang mengucap La ilaha illallah dan mencari reda Allah. Poinnya adalah, siapa kita nak menuduh orang lain kafir dan munafik, tuan-tuan? Ya, mungkin ada dosa pada orang itu. Kan? Mungkin ada dosa, tak dosa pada kita ni, kita tak tengok ke? Dosa pada orang lain je kita tengok. Jadi akhirnya kita bukan jadi seorang yang apa orang kata, seorang yang rahmah, seorang yang ihsan pada orang. Sebaliknya kita menjadi seorang penghukum kepada orang lain. Yang itu yang jadi masalah. Dan hukuman kita bukan kerana akidah, bukan kerana ibadah, bukan kerana agama, tapi kerana politik. Agama itu kita sadurkan dengan politik itu, dan itu yang kita gunakan sebagai hujah kita. So akhirnya kita mengatakan, kamu ini kafir, kamu ini munafik, kamu ini fasik. Kenapa aku kafir? Kenapa aku munafik? Kenapa aku fasik? Kerana kamu buat sekian-sekian. Buat sekian-sekian tu menjadikan aku kafir ke? Oh tak, itu dosa. Adakah hanya kerana melakukan dosa, kalaupun betul dosa, menjadikan orang itu sebagai kafir? Itu masalah kita. Itu masalah kita. Sedangkan masa berdebat,
Oh, sedap je dia kan. Kacip je gigi Kacip je gigi kan. Jadi orang macam ni tuan-tuan, ini bekas ulama PAS ni. Kacip. Kan? Dan membawa saya kepada satu benda yang baru, yang bukan persoalan, satu sindiran oleh PMX hari ini mengenai tentang bumbung. Sebab Haji Hadi dulu pernah sebut tentang bumbung kan. Dia kata kaitan ni bukan apa, kita tebuk atap. Dia kata, kita cuma tebuk atap. Bukannya kita khianat, kita tebuk atap. So, Dr. Sri Anwar Ibrahim hari ini menyentuh tentang perkara ini. Dan beliau berkata, PM, kerajaan ada bumbung konkret, tiada pertelagahan antara parti. Perdana Menteri Anwar Ibrahim menepis dakwaan wujudnya usaha untuk menjatuhkan kerajaan pimpinannya. Anwar menegaskan kerjasama antara parti dalam kerajaan adalah kukuh, justru sukar untuk mana-mana pihak untuk menebuk atap. Bumbung kita bumbung konkret. Sekarang ini di Putrajaya tidak ada tebuk atap. Saya dalam Jemaah Menteri belum ada sekalipun pertelagahan atas nama perbezaan parti. InsyaAllah kita ada kekuatan sendiri. Dalam masa sama, hari ini tuan-tuan, saya tengok ada satu video. Antara negeri yang paling banyak pel kuda adalah negeri di Pantai Timur. Ya. Kan? Saya takut dia antara efek lah, dia daripada apalah nama bahan kimia tu kan, metamfetamin kan. Tapi dia bukan metamfetamin. Dia ada satu lagi yang dia guna tu, dia untuk jadikan pel kuda. Salah satu efek pel kuda ni tuan-tuan, ialah jangan gunakan dadah lah. Tapi salah satu efek dia akan mewujudkan delusion. Orang akan rasa hayalan. So dia akan fikirkan benda yang tak ada tu jadi ada. Halusanusi dia. Halusanusi dia tu besar tuan-tuan. Kadang-kadang tak pakai baju. Halusanusi dia tu besar. So dia akan membayangkan benda yang tak ada. Dia akan cakap benda yang tak wujud. Bukan saya kata Haji Hadi tu ambil pel kuda. Tak. Saya bukan cakap macam tu. Saya kata efek-efek dia. Antara efek-efek dia, mungkinlah benda lain kan. Tetapi antara efek dia tu, itulah satu perkara yang banyak diungkapkan, banyak diceritakan, iaitu berkenaan dengan isu nak tukar kerajaan. Baru-baru ni yang apa nama Rizwan yang kapal terbang, kereta terbang kan, dia kata sebenarnya kalau kita tengok kerajaan akan tumbang ni, 10 orang akan lompat. Saya kata bukan kau lawan kan, tapi itulah, itu saya ada kawan dulu macam tu. Dia punya cakap tu, memang pelik-pelik lah. Alien turun ke bumi lah, lepas tu dia nampak raksasa lah. Tu lepas dia apa? Pam gam. Dia pam gam, dia akan jadi macam tu kan. Jadi aku risau je, kita takut steam je dia. Bukan apa, kadang-kadang kita nak lawan dengan orang ni, tak payah lawan hujah lah. Lawan hujah tak ke mana. Kita cakap macam tu je dengan orang macam ni. So bila kalau orang tanya saya, Iswandi betul ke 10 orang PKR nak melompat, nak jatuh kerajaan ni? Siapa cakap? Tu orang tu cakap, cuba tanya dia, gam cap apa dia pakai tu. Bukan kita tuduh dia isap gam, tapi tanya dia lah, gam cap apa dia pakai. Dia campur apa? Dia campur dengan limau ke tak campur? Sebab apa? Nak jawab secara serius, kita nak jawab macam mana? 150 lebih kursi itu adalah milik kerajaan sekarang ini. Lepas tu nak melompat macam mana? Nak jatuh macam mana? Jangan kata dia bertambah kursi, 5 kursi dia melompat. So kat mana yang kita kata kerajaan akan bertukar? Saya tak menafikan mungkin lepas pilihan raya nanti mungkin bertukar. Tetapi nak kata sekarang itu bertukar, agak sukar. Tak mustahil. Itu semua kerja Tuhan. Tak mustahil. Tetapi sukar. Sukar untuk nak berubah dengan keadaan ekonomi, inflation kita now getting better, pekerjaan semakin bertambah, mata wang semakin memulih, kita kata pelaburan semakin meningkat. Kita tengok dalam keadaan sekarang ini, bagaimana pelancongan ni pun dah semakin bertambah, kita kata. Jadi, dekat mana hujah yang mengatakan bahawa kerajaan kita makin teruk? Yang cakap macam tu walang on je. Walang on je cakap macam tu. Sebab apa? Sebab dia tak ada hujah lagi nak kenakan kita. Apa hujah terbaik yang dia boleh kenakan untuk kenakan Datuk Seri Anwar Ibrahim? Sebut pasal telur. Tak sampai setahun, settle masalah telur. Tuan-tuan, saya nak cerita. Masa PN memerintah, telur settle ke masalah? 33 bulan mereka memerintah. Tak sampai 12 bulan Tak sampai 12 bulan. 33 bulan mereka memerintah. Settle ke masalah telur? Settle ke masalah pekerjaan? Settle ke masalah beras? Tak. Yang dia orang dok kecoh sekarang ini, kenapa KWSP kami tak keluar? Kenapa KWSP kami tak keluar? Soalan kita,
Kenapa keluar duit sendiri kalau kerajaan boleh bagi kat kita? Ya. Yang kamu bangga, kerajaan keluar duit kamu sendiri, pecah tabung sendiri, lepas tu kamu bangga. Apa yang nak dibangga? Yang patut kita bangga, tabung kita tetap selamat, orang bagi duit kat kita. Itu yang patut kita bangga. Tapi sebaliknya kita, sebab apa? Itulah mentaliti walaupun kan. Kita kena faham begitu. Jadi, tuan-tuan, ujungnya, macam saya kata ujung dia kepada kita sendirilah. Alhamdulillah saya dah tunjuk tadi, setahun kerajaan Madani ini membawa perubahan yang sangat besar sebenarnya. Setahun kerajaan Madani ini membawa perubahan yang sangat besar, dan apa yang disebutkan oleh Sultan Johor tadi itu sangat signifikan. Baginda mahu menghapuskan rasuah. Itu sangat signifikan. Kenapa signifikan perkara tersebut? Tuan-tuan fikir. Kalau kerajaan PN naik, ada orang tuduh, UMNO rasuah. PN ada kes ke? Perikatan Nasional ada kes ke? Saya nak tanya ni, Perikatan Nasional ada kes tak? Walaupun jawab walaupun. Ada ke tak ada kes? So kenapa mereka patut naik? Kalau menggunakan hujah kamu lah. Menggunakan hujah kamu itu. Okey? Jadi daripada sini kita tahu bahawa insya-Allah kita berada di jalan rasan yang betul. Kita berada di jalan yang betul. Kita berada di ketumbukan yang betul. Tengok jumlah YouTube punya viewer tak naik kat sini. Kan? Kita berada di ketumbukan dan juga jalan yang betul insya-Allah. Okey, geng. Alhamdulillah kita dah bersama-sama dengan Iswadi ni. Mungkin Hadi ni dia mabuk pil kuda ke apa, kita pun tak tahu. Ataupun dia ni mabuk dengan ubat tambah darah diri dia. Hadi Awang kan dia dah kena jalani dialisis, tukar darah setiap minggu. Kan? Dia dah jadi mabuk selepas dia makan ubat tu. Lepas tu dia duk tulis, dia duk pening, semua dia lupa. Apa yang dia kata tu berlaku di zaman dia. Berlaku di bawah pemerintahan yang kerajaan tu adanya parti PAS. Kan? Mengarut, suka mengkafirkan orang, suka munafikkan orang, tapi dia tak sedar diri dia tu lebih munafik. Dia jadi kerajaan. Apa yang berlaku? Judi naik kepada 22 kali. Kelantan, Terengganu, kan? Di Kelantan lah especially dah di bawah pemerintahan parti PAS dah terlalu puluhan tahun, 30 tahun lebih. Kenapa pil kuda paling-paling teruk di Terengganu? Berapa ramai yang dah rosak, kan? Duk habis dengan dadah, anak luar nikah sangat-sangat ramai. Kenapa? Di Kedah pun penagih dadah kedua tertinggi di dalam negara kita. Adakah itu corak-corak pemerintahan parti PAS? Adakah kita boleh membanggakan di bawah pemerintahan ataupun di bawah didikan Hadi Awang? Kan? Jangan, siapa yang munafik sekarang ni? Siapa yang lebih munafik sekarang ni? Kan? Zaman hang memerintah. Yang jadi dalam kenyataan Hadi Awang, yang kata PIS ni munafik lah apa semua. Zaman hang jadi kerajaan pun hang tak bagi peruntukan kepada pembangkang. Hang ni macam mana Hadi ni? Hang dah gila ke apa? Ataupun hang dah mabuk? Hang makan ubat tu, ubat secekak ni, bila dengan penyakit hang duk berjalan pun terketak dengan duk pegang tungkak, duk terketak kan tu. Lepas tu bila hang makan ubat, hang pening, lepas tu hang dah buat penulisan hang dah lah. Penulisan hang ke mana, semua ke mana, ayat Quran yang hang tafsirkan untuk di dalam penulisan hang pun berterabur. Tiba-tiba ayat menceritakan soal perang, hampir selit masuk di dalam cerita pasal munafik. Ini politik lah, untuk memerintah negara lah. Sebab tu aku duk tanya dah, yang macam dah banyak kali, adakah dekat Rusila tak boleh azan? Adakah dekat Rusila dah tak boleh semayang jemaah? Adakah masjid dekat Rusila memang dah dirobohkan disebabkan kerajaan hari ini? Tak berlaku pun. Kan? Sedap sangat duduk memburukkan kerajaan orang. Kerajaan hampa tu lagu mana? Apakah kejayaan, kebanggaan pemerintahan PAS yang boleh kerajaan-kerajaan di bawah macam di bawah kerajaan perpaduan ni boleh tiru kejayaan kerajaan hampa? Tak ada satu pun. Satu pun tak ada kebanggaan, kehebatan. Tak ada. Allahu Akbar. Apa jenis lah orang ni berpolitik macam ni. Disebabkan dia tak menguntungkan dia. Pilihan raya hari tu tidak menguntungkan dia. Sedangkan yang di Pertuan Agong dah ajak, jom Perikatan Nasional kita bersama-sama kita tubuh kerajaan perpaduan. Hampa tak mau. Dia duk bikin SD. Dah cukup jomlah. Lah sampai sekarang dia
Dia tak mampu bentuk kerajaan. Dan hakikatnya dia usaha dia untuk nak hapuskan parti UMNO, Barisan Nasional. Kan? Tapi tak berjaya. Dan sebabkan UMNO dah nampak dah perangai buruk hampa tu. Sebab tu UMNO tak mau kat hampa. Lepas tu duk hina UMNO, duk hentam UMNO, duk hentam parti kawan UMNO. Kan? Sebab kononnya. Kan? Dia ingat dia hentam UMNO, dia hentam kerajaan hari ni. Dia ingat UMNO akan mai dekat dia. Tiba-tiba Presiden UMNO Zahid Hamidi keluarkan kenyataan. Terus mati akal senyap bisu. Kan? Sampai hari ni. Sakit hati dekat UMNO. Sebab apa? Sebab UMNO dah tolak bulat-bulat dah. Sekarang ni dia mainkan pula isu. Kan? Orang UMNO menolak Zahid. Kan? Macam-macam mereka duk main ni. Apa jenis orang lah. Islam jenis apalah yang mereka bawa ni. Malulah sikit dekat bangsa-bangsa lain. Malulah sikit dekat agama-agama lain. Mereka tengok agama Islam macam ni. Kan? Agama Islam macam ni, macam ni. Contohilah apa yang dibawa oleh kerajaan hari ni. Kan? Tak berpolitik, tak mengkafirkan orang, tak munafikkan orang, tak menghina, mencerca orang. Tapi berbeza dengan hampa. Kan? Hampa siap menggelarkan orang tu dajjal, langsung tak tegur. Berapa ramai yang dah disaman disebabkan fitnah, kalah saman, langsung hadiah awang duk tak tegur. Buruklah perangai Patipah ni. Buruk, sangat-sangat buruk. Kan? Orang duk kata kawaris. Kan? Lepas tu, bila Ustaz Derih tu kata, kalau kami ni betul-betul kami kami kawaris, orang Cina, India kami dah lawan dah. Takkan tak faham kawaris ni. Kawaris ni sesama Islam, bukannya bukan Islam, wahai Ustaz Derih. Kalau hampa ada tengok ucapan dia dekat Dewan Parlimen, tapi dekat kawasan sidang media. Dia kata, kalau kami betul-betul Patipah ni kawaris, orang Cina ni semua kami dah lawan lah. Kan? Allah, hang pun hang tak faham ke apa Ustaz? Hang dah lah bekas Menteri Agama, takkan hang tak faham bahasa? Kan? Takkan hang tak reti? Kan? Kawaris ni terhadap orang Islam sesama Islam, mengkafirkan orang Islam, kan? Memunafikkan. Kan? Jadi inilah perangai-perangai buruk Patipah. Aku cukup tak sukalah Patipah. Aku bersyukur sangat aku dapat meninggalkan Patipah. Aku bersyukur sangat-sangat. Aku menentang Patipah sampai mampus Allah takkan izinkan PAS ni menang. Dengan budaya dah 60 tahun. 60 tahun dah Patipah. Kenapa Allah tak izinkan PAS menang? Perjuangan mereka dah terlalu panjang. Tapi daripada bukan 60 tahun. Patipah ni daripada 1960, kan? 1960 lebih ditubuhkan. Kan? Selepas merdeka lah Patipah ni ditubuhkan. Kenapa Allah tak izinkan mereka menang? Kenapa? Cuba apa fikir? Sebab Allah tak izin lah. Tu ya pun. Sebab kita boleh nampak mereka tunggang agama, mereka gunakan agama Allah untuk nak meraih undi, untuk nak mendapatkan kuasa. Bila dah dapat kuasa tak buat apa pun. Judi dinaikkan kepada 22 kali. Arak timah dilancarkan di bawah Patipah, di bawah pemerintahan Patipah. Amat-amat memalukan lah, geng. Jadi inilah perkongsianku. Jangan jadi mangkak, jangan jadi walaun. Malulah ke orang. Kan? Malulah sikit. Binalah negara kita. Binalah balik agama Islam kita. Bagilah contoh-contoh yang baik terhadap bangsa-bangsa lain, agama-agama lain. Janganlah merosakkan orang-orang Islam. Janganlah merosakkan agama Islam. Janganlah memalukan agama Islam. Malu ke orang, geng. Terima kasih banyak. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Hantarkan maaf, Pak Antoang. Assalamualaikum.